Kisah yang pertama ingin saya bacakan kepada anda semua. Pengalaman yang diceritakan ini datang daripada Encik Sulaiman. Apa kabar Kesi? Apa kabar para peminat rancangan Misteri Jam 12? #Jom MJ12. Saya ada satu pengalaman yang saya nak ceritakan dalam rumah saya. Tapi kisah ini berlaku pada tahun 2008, Kisi. Tahun 2008. Yang mana pada waktu itu arwah mak mertua saya masih lagi hidup dan menetap dengan kami. Sebenarnya arwah mak mertua saya ni pada waktu itu sudah tidak begitu sihat. Dia ni pula, arwah mak mertua saya ni merupakan seorang tukang obat. Ramai orang dah pernah datang dapatkan bantuan dari dia. Daripada bantuan nak cari jodoh, bantuan nak jadi kaya. Itulah arwah mak mertua saya. Tapi pada waktu dia membantu orang kononnya, itu ketika dia sihat. Dan perkara itu dilakukan di rumahnya sendiri. Jadi di rumah mak mertua saya yang terletak dekat kawasan Bedok. Dan tiadalah orang datang berjumpa dengan dia, minta tolong tu, minta tolong ni, macam-macam. Saya ni pula tak percaya dengan apa yang mak mertua saya boleh buat. Saya kata pada isteri saya sebelum kahwin, apa yang mak awak buat ni? Dan isteri saya percaya. Mak saya tolong orang bang. Dah banyak orang dia bantu. Daripada yang tak ada sampai ada. Daripada yang sedih sampai gembira. Kata isteri saya. Dan dia percaya mak dia ni pada waktu itu melakukan perkara-perkara yang baik. Jadi Casey, saya waktu itu kita sebagai pasangan kekasih. Belum kenal. Bila dah tahu mak mertua saya pada waktu itu, saya rasa macam saya harus lakukan sesuatu. Tetapi benda ni sensitif. Yang pertama, mak mertua saya dah tak boleh dah dengar kata nasihat dari orang. Dah tak boleh. Kita cakap akan jadi gaduh. Saya pun tak nak keruhkan keadaan. Yang mana ini pernah berlaku. Casey, dipendekkan cerita kata Sulaiman, akhirnya saya berumah tangga dengan isteri saya sampai ke saat inilah. Tapi 2 tahun lebih saya berumah tangga, masih belum ada cahaya mata. Malah setahun lebih berumah tangga, belum ada cahaya mata. Mak mertua saya jumpa saya dengan anaknya, katanya di sini, mak memang tak suka masuk campur dengan hal rumah tangga korang. Tapi mak tengok dah 1.5 tahun korang kahwin, anak pun tak ada, zuriat tak ada. Korang nak mak boleh tolong. Mak boleh tolong kasihkan kau zuriat. Isteri cakap dengan saya depan mak, bang, macam mana bang? Mak nak tolong ni. Saya tak nak kurang ajar. Saya pun tak nak kecilkan hati dia. Walaupun salah, tapi kita harus beralah dengan cara yang balik, mengalah dengan cara yang baik, katanya di sini. Mak, insya-Allah saya akan minta bantuan mak bila perlu. Sekarang belum lagi mak. Nanti saya balik dengan Adilah. Nama isteri saya bukan nama sebenar. Saya bincang dengan Adilah. Dah okey, kita akan jumpa mak ya. Yalah, jangan lambat-lambat. Cepat-cepat sikit jumpa aku. Aku boleh tolong korang. Balik, saya marah isteri. Awak ni apa ni? Awak dah tahu saya tak suka apa yang mak awak buat. Saya tak kisah dengan mak awak. Saya langsung tak ada sifat marah, dengki, benci dekat mak awak. Tapi saya tak suka apa yang dia buat. Sampaikan anak kita ni
yang kononnya nak menentukan you boleh ke tak boleh, kita boleh ada anak ke tak boleh, mak awak. Isteri saya marah, katanya biarlah tu mak saya. Bukanlah saya minta dengan orang gila mana. Kata isteri saya, Casey. Tahu tu mak awak, itu pun mak saya juga. Tapi masalahnya, macam mana mak awak nak kasih kita suriat? Pakai apa? Sembuh-sembuh? Hah? Sudahlah. Isteri masuk bilik, tinggalkan saya dekat depan. Saya rasa heran, setahun lebih berumah tangga dah susah sangat nak anak. Masuk tahun kedua, tahun 2,5. Bayangkan. Kemudian, keadaan mak semakin turun, keadaan kesihatannya. Tapi, beberapa kali saya dengan isteri pernah pelawar, katanya, mak, jangan duduk rumah mak, duduk rumah kami, kita boleh tengok-tengokkan mak. Katanya tak nak. Aku lebih rela duduk seorang. Kalau rumah tu ada cucu, boleh juga aku duduk. Nanti korang dah pergi kerja, sama juga aku seorang. Kata arwah mak mertua saya. Casey, okeylah, dah pujuk tak nak, degil Jadi sekarang ni macam mana nak suruh dia berubah? Pasti susah. Dia duduk tinggal rumah dia sendiri, seorang diri. Satu malam isteri saya call. Bang, boleh balik cepat tak bang? Mak dekat rumah, katanya tengah mabuk pening kepala. Boleh bang. Jadi saya minta izin, majikan saya berikan, saya pandu balik ambil isteri. Isteri dengan saya pergi rumah mak memandu. Kami berdua saja, Casey. Turun dari tempat letak kereta, kami berjalan pergi ke lift, tekan butang tingkat 8 rumah mak mertua. Lift naik atas, pintu terbuka, tengok dekat luar rumah dah tak banyak selipar dengan kasut. Jadi, bila dah ambil isteri sampai rumah mak mertua saya, ketuk pintu. Mak? Dari dalam dengar bunyi orang batuk. Mak? Casey, saya tak bohong. Yang ini saya nampak dengan mata saya sendiri. Ketuk lagi mak. Isteri saya dekat tepi cuba telefon. Jadi bila isteri pegang telefon, dia tengok belakang. Dia sandar dekat tembok. Mak, angkatlah telefon, mak. Tiba-tiba saya dengar orang buka pintu. Casey, bila saya tolak pintu, saya ternampak susuk tubuh seorang wanita yang kurus, tinggi, tangan halus, rambut panjang sampai ke bawah. Saya rasa dialah yang buka pintu. Pada mulanya saya ingatkan dalam rumah tu, kata Sulaiman, mak ni bawa kawan untuk temankan dia. Masuk dalam, mak saya tengah dekat atas katil terbatuk-batuk. Isteri tolong ambilkan dan carikan penyembuh semput. Saya pula pergi bilik sebelah, pergi dapur, pergi bilik lagi satu, tengok dekat study room. Tak ada orang. Setelah mak saya dah okey, saya tanya, mak, semalam dalam rumah ni mak seorang ke atau ada orang lain? Mak saya mengatakan dia seorang diri dalam rumah, tidak ada orang lain. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Jadi, dia pendekkan cerita. Pergi rumah mak, jenguk mak beberapa kali, tengok mak beberapa kali. Dan akhirnya, bila kami balik rumah, kami berbincang nak bawa mak ke tak nak. Pergi lagi rumah mak, cakap lagi, tak nak, aku tak nak. Dan akhirnya, bayangkan akhirnya, mak saya semakin teruk keadaan kesakitan. Kami membawa mak secara paksa sebab mak dah tak boleh bergerak. Duduk di kerusi roda, tolak sampai ke rumah saya, Casey. Ya. Jadi kerusi roda tolak pergi rumah saya. Mak duduk situ, kita jaga. Mula-mula tak nak berbual, tak nak makan sebab merajuk. Kita paksa duduk dengan kita.
Lama-kelamaan dah okey. Kesihatan semakin menurun. Dan akhirnya mak menghembuskan nafas yang terakhir. Sekarang masalahnya, sebelum mak meninggal dunia dekat atas katil dalam rumah saya, mak panggil Haida. Mak panggil isteri saya, mak panggil saya, datang masuk. Mak saya kata suruh isteri saya ni yang tengah pakai jeans dengan t-shirt, angkat baju Haida, angkat. Mak saya pegang perut isteri dengan telapak tangan, jadi supaya kulit mak saya terkena pada kulit isteri, perut isteri saya. Mak saya mula, dan saya dengar 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi. Kuseru dan sebagainya yang saya tak nak bacakan penuh. Hanya kerana apa? Hanya untuk memberi zuriat. Sekarang masalahnya, isteri saya setelah mak meninggal, 2 bulan dapat berita baik isteri saya hamil, Gizi. Masalahnya sekarang isteri saya percaya sampai ke saat ini. Sampai kita gaduh. Bila dia bangkit pasal anak, dia akan cakap, kalau tak kerana mak saya, sebelum dia meninggal, kita takkan ada zuriat, bang. Takkan, bang. Kalau saya tak berdegil, angkat baju, suruh mak pegang perut, kita takkan ada anak. Astaghfirullah. Sampai gitu sekali isteri saya percayakan mak dia yang boleh, katanya. Kebetulan setelah hampir 2 bulan dia pegang, dapat anak, bukan bermakna dia tu ada magic. Tapi susah. Nanti kalau cakap, katanya kalau tidak, kenapa saya boleh dapat anak selepas mak meninggal? Waktu tu mak dah pegang perut saya. Apa nak buat? Ada kalanya diam adalah lebih baik daripada berkata-kata. Berikut kisah yang ingin saya sampaikan datang daripada Nur Adira. Katanya, Assalamualaikum Kisah. Waalaikumsalam. Saya daripada kawasan mana ni, Damansara, nak berkongsi pengalaman yang saya alami di Damansara. Saya tinggal di sebuah apartmen tingkat 7. Dekat apartmen saya ni ada apartmen sebelah. Daripada saya pindah, saya tak pernah pun berjumpa, ternampak, terserempak dengan jiran sebelah apartmen saya. Tidak pernah. Tapi saya tahu dalam rumah tu ada orang. Saya tahu. Sebabnya, waktu malam, kalau saya tengah duduk tengok TV dengan kawan-kawan, saya dengar dekat sebelah, dia pun dengar tengok TV juga, kadang-kadang kuat. Kadang-kadang dekat sebelah dengar orang bertukang, kata Adira. Jadi saya tahu dekat sebelah ada orang, tapi tak pernah jumpa. Dan itulah yang saya semat dalam benak fikiran saya ni. Di sebelah ada orang, saya ada jiran saya ada orang, gitulah. Sebab saya tahu malam-malam hari nanti saya buka TV, dia pun buka TV. Dia bertukang, kadang-kadang ketuk tu ketuk ni, sirik sana sini. Saya tak pernah tanya. Adira menceritakan. Jadi apartmen yang saya sewa ni ada balcony. Jadi dia begini, balcony-nya lat-lat. Saya ada balcony, unit sebelah tak ada balcony, sebelah ada balcony, sebelah lagi tak ada. Jadi balcony ada pada unit saya. Unit sebelah, jiran sebelah ni yang saya tak pernah nampak, cuma dengar bunyi bising dekat sebelah ni, dapat. Jadi apa yang berlaku? Kata dia di sini. Satu hari itu saya tengah duduk, saya tengah berdiri di balcony ataupun veranda rumah di tingkat 7 ni, salah sebuah apartmen dekat Damansara. Tengah diri dekat veranda ataupun balcony, pegang handphone, tengah berbual dengan kawan saya. Saya toleh tengok nampak orang sebelah. First time, katanya, first time saya nampak ni. Berdiri dekat tingkap. Tingkapnya adalah tingkap panjang, atas sampai bawah semua gelas. Saya nampak jiran sebelah. Kemudian tengah bercakap dengan kawan saya kata, Nah. Apa? Kau ingat tak aku cakap dengan kau jiran sebelah, yang aku tak pernah nampak dia pun? Habis, asal? Aku first time nampak dia dekat tingkap rumah dia. Jadi saya nampak jiran sebelah ni
Saya tak tahu, ini pertama kali nampak wajahnya tengah berdiri, rambut panjang, bangsa Cina, tengah berdiri. Jadi, para pendengar Ria 897, teman saya ni pun berseluruh. Katanya, kau biar betul, kau tengok tu jiran kau ke tak? Jiran aku lah, aku nampak ni. First time aku nampak dia. Malam-malam bertukang ni. Kemudian kita dah berbual, dah lupa pasal tu. Dan ada apa yang berlaku. Satu hari balik kerja. Seorang Pak Gad nampak saya balik kerja waktu malam seorang diri. Jalan, saya pun nak tulis nombor kereta kawan saya yang akan datang malam ni untuk bermalam dengan saya. Cik, minta logbook boleh? Pak cik kasih logbook, saya tulislah vehicle, kenderaan, nombor apa, siapa nama IC tu dan nak masuk waktu bila. Saya kasih pada dia. Kemudian pak cik ni tanya saya, ni anak siapa nama? Adira, cik. Adira. Macam mana nak cakap ni? Adira dekat rumah apartmen Adira tingkat 7 kan? Ya, cik. Pernah tak malam-malam dengar bunyi orang sedik kerusi ke, tarik meja, ketuk-ketuk tembok? Pernah, cik. Jiran sebelah bising Nasib baiklah saya jiran yang tak kisahlah, kata Adira. Memang jenis yang tak kisah. Dan apa yang berlaku, pak cik tu pun kata pada saya, sebenarnya rumah dekat sebelah tu memang tak ada orang tinggal. Rumah tu dah bertahun kosong. Dulu adalah 2-3 orang Cina masuk sewa lain, sewa seminggu lain, sewa sebulan lain. Semua lari takut. Apa maksud, cik? Dekat sebelah awak tak tahu? Awak kalau nampak perempuan rambut panjang, kurus, tangan panjang kurus, lebih baik awak hati-hati. Kenapa, cik? Sebabnya, mengikut kes-kes yang pak cik dengar dekat sini, selalu dengar bunyi je. Macam tuan rumah tu. Tuan rumah yang duduk di rumah jiran sebelah awak ni. Malam-malam dengar orang bertukang. Diorang ingatkan rumah awak yang bising dululah, masa belum awak tinggal. Ada orang lain duduk rumah tu. Rumah awak tinggal sekarang ni. Komplain dekat Pak Gad, saya lah. Kata orang sebelah bising lah. Orang sebelah kata tak, dia tengah tidur. Siapa nak pergi tarik kerusi meja pukul 3 pagi? Dah bergaduh dua jiran ni. Sampaikan pada satu malam, jiran sebelah ni, iaitu jiran awak sekarang lah yang kosong ni, dia cakap bila dia balik kerja, dia ternampak ada perempuan kurus, tinggi, rambut panjang berdiri dekat balkoni, macam balkoni rumah awak tu. Sama. Apa berlaku, cik? Barang siapa yang nampak ini bukan sekali saya dah tahu situasi ni dah 3-4 kali Siapa yang nampak perempuan tinggi kurus rambut panjang, benda tu akan datang kacau orang tu ketika tengah dalam rumah seorang diri. Dah kenapa dengan awak ni? Awak ada nampak ke? Ada, cik, semalam. Astaga. Malam ni awak ada kawan? Ada, cik. Ni saya register kawan saya. Kalau ada orang, awak jangan takut. Tapi kalau seorang, saya tak nasihatkan awak balik untuk 2-3 hari ni. Janganlah balik. Dia akan datang. Macam mana pakcik tahu? Pakcik pun pernah nampak. Waktu tu pakcik nak naik atas buat clocking. Tengok dekat koridor, nampak perempuan kurus, tinggi, rambut panjang tengah berdiri depan rumah jiran sebelah tu. Pakcik nampak, hello, excuse me. Bila suluh, hilang. Apa yang berlaku dengan pakcik lepas tu? Apa berlaku? Aku ambil cuti sakit. Seminggu aku takut, seminggu tu aku tak datang kerja. Tapi lepas tu datang balik, tak ada apa-apa, alhamdulillah. Kau ni baik-baik. Ni dah pukul berapa ni? Jangan naik dulu. Awak duduk kat guard house. Nanti kawan datang baru naik sama-sama. Terima kasih, cik. Bayangkan, kata Adira, itulah perbualan dia dengan pakcik ni. Barang siapa yang nampak wanita kurus, tinggi, rambut panjang, hati-hati. Anda adalah yang dipilih, sebab dia akan datang menjenguk. Hello, selamat tengah malam.
Hello. Hai, siapa tu? Sini Ima. Ima, panggilan dari mana ni? Daripada Bedok. Ada kisah tentang apa, Ima? Silakan. Ada. Baru berlaku juga hari Jumaat ni. Lepas ni. Silakan, apa yang berlaku? Kak Iman dengan anak-anak jalan-jalan lah naik lori. Okey. Jadi sampai kat Bedok Reservoir. Dia nak hantar Kak Iman melalui Bedok Reservoir. Okey. Jadi kat Bedok Reservoir tu dengan nama Allah Kak Iman nampak gula-gula hex. Oh. Dia berdiri macam kata orang macam diam tengok daerah sungai tu. Kak Iman dengan budak-budak kat belakang, you see not whatever I see. See dia cakap. Okey, jangan tengok lagi jangan tengok. Sampai balik kat rumah Kak Iman tak boleh tidur. Saya kejut suami, bangun saya tak boleh tidur. Pasal ada apa-apa saya tak boleh tidur ni. Habis anak kat bilik sebelah, mak takut kasih air apa? Masuk kasih air 3 kali, habis sudah tidur. Kau boleh tidur tak? Boleh, dia takut ternampak dia. Memang ternampak lah tau Casey. Orangnya bukan kecil, tinggi. Orangnya sebenarnya bukan rendah, tinggi, besar. Jadi bila dah ternampak tu, beberapa yang ternampak, apa yang awak nampak? Yang ternampak tu tidur orang. Budak-budak sebelah dalam, kita sebelah luar lah. Korang jaga budak-budak lah, tak mau kasi jangan jatuh kan. Habis tu orang bawah, orang hantar kat bawah, cakap dengan anak perempuan, kau nampak tak kau duduk depan? Mak lah, mak ni merepek Apa aku merepek? Apa tipu buat apa? Aku dapat apa? Dapat duit. Kenyataan aku nampak. Dia cakap, mak ni betul lah kak. Sumpah mak nampak tinggi, orangnya besar tau. Orang kecil. Umur aku dah 50 lebih baru aku nampak live ni. Baguslah kalau tak nampak Kalau dah nampak tu. Jadi macam badi. Habis tadi Rindam anak-anak ajak keluar. Tapi tak pun jalan situ jalan tempat lain. Dia jalan jauh lah, tak jalan kat Bedok Reservoir. Jadi terima kasih ya puan. Okey, sama. Terima kasih. Bye. Kembali, bye-bye. Itu istilah yang diberikan gula-gula hex. Macam nama setiap ada brand lagi Jadi terima kasih. Itu ataupun istilah yang dipanggil makhluk pocong. Yang ini kisah selanjutnya datang daripada Wati. Katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Nama saya Sharifah Wati. Saya nak berkongsi pengalaman peristiwa yang beliau alami ini. Kisi, saya tinggal di tingkat 1 dekat Tanglin Hawk. Rumah saya tingkat 1. Mungkin tak ramai yang tahu, situ ada beberapa blok lama yang masih lagi ada tingkat 1, ada sebuah rumah. Dan katanya di sini batuk ni. Ruang tamu rumah saya ada tingkap. Waktu malam hari Khamis malam Jumaat, satu kejadian benar berlaku. Dengar orang ketuk tingkap di ruang tamu. Saya ni terdengar orang ketuk sebab waktu tu tengah betul-betul berikan konsentrasi, sedang menonton TV. Saya bangun, pergi dekat pintu, saya buka pintu. Kebetulan pada waktu yang sama adik saya keluar dari bilik. Saya buka pintu, tengok kat depan tak ada orang. Dalam hati kata, siapa pula ketuk pintu malam ni? Adik saya keluar dari bilik. Sambil tu dia jalan pergi ke dapur, tak tahu nak buat apa pada waktu itu. Dia tanya, "Kak, siapa tu ketuk pintu?" Saya yang tengah berdiri dekat pintu, pusing ke belakang tengok adik saya. "Entahlah dik, ketuk tadi bukan main lama. Aku bangun aja nak buka pintu dia hilang. Orang asam kan, memenat ke orang ni." Adik saya pun pusing. Astaghfirullahaladzim. Saya dengar dia istighfar berkali-kali. Istighfar non-stop Casey. "Hei, kenapa dengan kau? Adik, jangan buat kakak takut Sebab bila adik saya istighfar, tiba-tiba matanya menjadi putih. Saya marah, "Adik. Saya tepuk pipi dia. "Adik." Baru adik saya sedar, tercungap-cungap nafas. Kemudian adik saya peluk saya erat. "Kenapa dengan kau ni, dik?" "Kak, kenapa kakak dah tutup pintu?" Sebab bila berbual dengan adik saya, belum lagi saya tutup rapat Jadi saya tanya, "Kenapa? Nanti kakak nak tutup ni." "Kak, dekat pintu ada orang berdiri, Kak. Jangan pergi." "Hah?" Bila saya toleh, saya tak nampak apa-apa. Saya biarkan
adik saya berdiri dekat dalam rumah. Saya menghampiri pintu, rasa meremang di rumah. Rasa meremang sangat. Dan kemudian tutup pintu. Adik saya dengan saya lari masuk bilik tidur sampai ke pagi. Baik saudara, kisah selanjutnya yang ingin saya kongsi sama siapa di antara anda yang sedang mendengar MJ12 ni, ya? Siapa di antara anda yang mendengar MJ12 pernah memberi sesuatu kepada orang yang datang minta sedekah? Macam yang datang diulur tangan, diulur tangan. Kemudian anda tengok, oh dia nak duit lah. Anda pun mengambil dompet ataupun beg duit anda. Anda keluarkan apa yang anda nak kasih. Ada orang kasih $1, ada orang kasih $2, ada kasih $10, ada yang flower. Kalau awak tengah dekat kedai makan tu, ajak dia, nak makan ke? Ni saya belanja. Ya, ada yang kasih RM10, RM5, tengoklah. Jadi ramai di antara saya pasti pernah buat demikian. Dan ada kalanya orang-orang ini, dia yang datang ni pada anda ni, dia bukan minta, dia menjual tisu, antaranya. Tapi yang ini lain. Puan Aminah telah pun memberikan sedekah. Dia kasih orang ni datang ulur tangan lah. Jadi nak sedekah kejap. Puan Aminah pun keluarkan beg duit. Saya kasih sejumlah wang, saya tak nak sebutkan, nanti orang kata saya riak pula. Alhamdulillah, baguslah. Ya, ini sekadar berkongsi pengalaman, kata Puan Aminah. Saya serahkan wang tu kepada orang lelaki yang datang ni. Tadah tangan dekat saya kasih. Kemudian dia kasih saya sesuatu macam keychain, keychain. It's totally harmless, katanya Puan Aminah. Memang tak ada benda pun, nampak keychain. Saya pun ambil keychain tu, saya kata terima kasih. Sebabnya saya ni sedang dalam deep conversation, tengah berbual begitu khusyuk dengan kawan saya. Dah lama kita tak jumpa. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ada peluang untuk kita berjumpa. Jadi malam tu duduk tengah makan, kita tiba macam-macam cerita daripada A sampai Z. Dah bertahun tak berjumpa. Datang orang ni, saya kasih duit, dia kasih barang, saya ambil, letak, terima kasih, letak tepi. Kemudian saya berbual dengan kawan saya, terus continue talking. Nak balik dah bayar bil, saya angkat apa jua barang saya dekat atas meja, angkat masuk dalam beg, lupa kisi tentang keychain yang saya dapat tu, kata Puan Aminah. Kemudian saya dengan kawan masuk kereta, saya pun hantar dia balik. Saya pandu seorang diri balik ke rumah saya dekat kawasan Kembangan. Sampai rumah, masukkan kenderaan depan rumah saya, kata Puan Aminah. Jadi Puan Aminah tinggal rumah sebuah, jadi katanya kenderaan saya letak depan rumah. Masuk dalam rumah saya punya handbag saya tinggalkan dalam kereta. Sebab tomorrow morning, katanya esok pagi saya harus bekerja dengan beg yang sama. Jadi saya pun letak beg dekat tepi dalam kereta. Kemudian saya masuk dalam rumah, tutup pintu. Dan kemudian saya bersihkan dirilah, mandi, tukar baju, naik atas. Suami saya memang tak ada di Singapura. Beliau kerja agak lama outstation dan akan balik dalam beberapa bulan sebelum dia berangkat lagi ke luar negeri. Jadi rumah tu hanya ada saya, pembantu rumah saya. Saya ada seorang anak. Anak saya seorang tidak ada di Singapura, juga belajar di luar negeri, kata Puan Aminah. Jadi just imagine kisi, kata Puan Aminah. Saya dalam rumah cuma 2 orang, saya dengan pembantu. Bila saya balik, pembantu dah tidur. Saya masuk dalam rumah, mandi. Lepas mandi, naik ke bilik saya dekat tingkat atas lah. Toilet di tandas di atas. Mandi, keluar dari tandas tu, bilik saya ada tandas. Kemudian bersihkan diri. Saya sempat pergi dekat balkoni rumah saya dekat tingkat 2 ni, menjenguk. Saya memandu kenderaan, saya memandu kereta. Kereta saya ni, bila saya masuk dalam tempat letak kereta di depan rumah saya masuk, saya menjenguk dekat atas. Saya ternampak sesuatu yang amat menakutkan. Masalahnya sekarang, saya terlupa nak tutup. Kereta saya ada moonroof, ada bumbung yang boleh saya buka sedikit lah, ada ruang tu. That moonroof, saya lupa nak tutup. Tengah berdiri dekat balkoni, tengah kesat-kesat, gosok-gosok, keringkan rambut saya yang basah ni. Saya tengok dekat
was looking over my moonroof, katanya. Sebab Puan Aminah ada tulis dalam bahasa Inggeris bercampur Melayu sedikit. Jadi, alangkah terperanjatnya, saya ternampak dalam kereta saya, di tempat duduk penumpang, ada orang tengah duduk, kata Puan Aminah. Saya tengok lagi sampaikan badan saya ni dekat balkoni, saya sandar ke depan, dah macam nak terjatuh tau. Saya tengok, siapa tu? Saya turun ke bawah, ketuk pintu pembantu rumah. Ibu! 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 Saya panggil pembantu rumah saya, ibu. Dia buka. Ya, ma'am. Ibu, sini. Maaf ya ganggu bu waktu tidur. Boleh ikut aku tengok dekat luar tak? Kenapa? Kenapa, ma'am? Ibu sini ikut aku. Dia pun ikut saya ke sini, sampai depan pintu rumah. Saya buka pintu, saya bersembunyi di sebalik tembok. Kemudian saya tanya pembantu, ibu lihat dalam mobilku ada orang tak? Mobil, ma'am? Ya, lihat. Pembantu tengok, tak ada, ma'am. Yakin ya? Ya, ma'am, tak ada. Saya pun keluar, tengok dalam kenderaan memang tak ada orang. Kamu tunggu sini. Saya keluar, pergi dekat pintu, tutup moonroof kenderaan saya. Ambil beg saya, tutup pintu, kunci, masuk dalam rumah. Pembantu tanya. Saya katakan tadi saya nampak daripada atas dalam kenderaan saya macam ada orang tengah duduk. Saya lupa nak tutup moonroof. Pembantu rumah saya, yang benar bu? Yang benar, kata saya kepada pembantu rumah. Pembantu rumah saya masuk dalam bilik balik. Saya suruh dia tidur. Saya naik atas, beg saya letak dalam bilik kisi. Dalam bilik saya ada makeup table, cermin, bangku kecil. Dekat situ bangku tu saya letak handbag saya dekat atas tu. Dah bersihkan diri, dah salin pakaian, atas katil, tarik converter nak tidur. Saya miringkan tubuh saya sebelah kanan, tutup mata. Tiba-tiba saya dengar bunyi. Saya buka mata, toleh belakang. Saya terperanjat Casey bila saya ternampak bangku yang saya letak beg saya berada di tengah-tengah bilik tidur saya. Bangku tu dekat tepi sekarang berada di tengah-tengah. Siapa yang alihkan dan bagaimana bangku ni boleh bergerak? Saya bangun, saya tengok bangku ni, tak nampak dia bergerak. Saya bangun, tak tahulah saya beranikan diri, kata Puan Aminah. Tolak balik bangku duduk tu dekat tepi. Naik atas katil, tarik selimut, tidur. Saya bangun. Kali ni bangku tu berada betul-betul di tepi saya. Saya bangun, saya keluar dari bilik, saya turun bawah, kejut pembantu rumah. Pembantu rumah bangun lagi. Tak maaf lah, aku tahu ni waktu tidur, waktu lihat kau, bukan nak mengganggu, saya kata pada pembantu rumah. Boleh tak tolong naik atas temankan aku? Pembantu naik atas. Bangku tu dekat tepi. Saya kata pada pembantu rumah, tadi masa aku mau tidur ini dekat sana, sekarang ini lihat. Pembantu tak percaya Casey. Tolak dengan beg dekat atas. Dia pun naik atas katil. Katanya, kamu tidur di sini ya, kamu tunggu sekejap. Jadi saya pun ambil satu tilam, saya letak dekat tepi katil saya. Tilam tu saya bentang tilam untuk pembantu rumah, letakkan bantal. Kata, okay, kamu tidur di sini, aku tidur di atas, kata Puan Aminah. Pembantu rumah tidur, saya pun tidur. Tak ada apa-apa Casey berlaku. Tiba-tiba pukul 2 pagi kalau tak silap saya. Ma'am, saya terbangun. Ya, ada apa? Ma'am, siapa itu, ma'am? Pembantu tunjuk. Pendengar Ria 897 FM. Dekat balkoni rumah saya ada orang tengah berdiri. Balkoni ini ditutup dengan langsi. Saya ada 2 langsi. Satu day curtain dengan night curtain. Jadi bila nak tidur, kadang-kadang saya tak suka gunakan night curtain, tutup nanti gelap sangat bilik. Saya pasang day curtain. Dia jarang-jarang lah nampak, tapi tetap ada cahaya. Jadi nampak dekat luar balkoni rumah saya. Di balkoni rumah saya, pembantu rumah nampak ada orang. Dia kejutkan saya. Saya pun terperanjat. Siapa tu?
Aku nggak tahu, ma'am. Saya dan dia hanya berdiam diri. Keesokan hari, saya dekat office Casey. Di office, sebab saya pergi kerja, saya dah bawa saya punya breakfast. Pembantu rumah siapkan, letak dalam Tupperware, masuk dalam beg saya. Dekat kerja, keluarkan tu, letak atas meja. Terjatuh kitchen yang saya dapat semalam. Bila saya angkat kitchen tu, alangkah terperanjatnya. Kitchen saya dapat ni, dia adalah dalam tu dia macam botol minyak wangi tu, kecil. Botol kaca kecil. Lepas tu hujung ada kitchen. Dalam botol tu ada macam kertas yang digulung, dimasukkan dekat dalam. Dan bila saya tenung dan tengok betul-betul, kertas tu ada tulisan-tulisan macam tulisan Jawi sih. Saya tak tahu apa yang ditulis. Dan saya rasa adakah itu punca malam semalam saya diganggu, Casey. Saya angkat kitchen tu, terus keluar dari office, turun ke bawah. Dekat tong sampah di tingkat 1, buang. Saya tak nak buang dalam office, takut nanti benda tu duduk dalam office. Saya buang dekat tong sampah di tingkat 1. Naik balik. Selepas tu dah buang benda tu, dah tak lagi nampak gangguan, terdengar gangguan di dalam rumah saya. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Puan Aminah. Ini daripada Akbar berkongsi pengalaman. Katanya, apa khabar Casey dan juga para pendengar Jurubas Khabar Baik? Saya Akbar nak berkongsi satu pengalaman. Ini berkenaan dengan mainan anak saya dalam rumah. Saya tak tahu adakah ini secara kebetulan atau benar-benar berlaku. Saya dengan isteri tidur pada waktu malam. Saya ada anak yang berusia 3 tahun. Dia ni dalam rumah ada satu mainan lori tu. Lori ni hanya akan berbunyi kalau anda tekan butang, dia akan berbunyi. Kalau anda gerakkan rodanya, dia akan berbunyi. Lori tu dalam bilik anak saya, playroom. Saya ada playroom satu untuk anak berusia 3 tahun. Saya, isteri dengan anak tidur satu katil yang sama. Isteri saya ni tengah tidur, saya yang terbangun sebab I'm a light sleeper. Saya mudah terbangun bila dengar sesuatu. Tengah tidur terbangun, terdengar bunyi lori anak saya, Casey. Dia akan mengeluarkan suara, "Are you ready? Let's go." Bibu 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 bibu. Itu bunyi yang dia buat. Dia akan ulang-ulang sebanyak 6 kali dan dia akan mati kalau tak disentuh lagi. Saya terbangun, terus meremang bulu rumah. Anak dengan isteri tengah tidur. Saya turun dari katil, perlahan-lahan keluar dari bilik, menjenguk bilik playroom anak saya. Lori tu ada di tempat ujung, lampunya berkelap-kelip. Saya buka lampu, kemudian saya tutup balik. Lori tu dah berhenti berbunyi. Saya tak terfikir nak matikan, sebabnya tak terfikir benda ni akan berlaku lagi. Saya pusing masuk bilik, baru nak naik katil, dia bunyi lagi, Casey. Dalam hati bercakap, ini confirm lori ni rosak. Takkan dia boleh bunyi, mesti rosak lah. Adalah benda dekat dalam tu, wire dia short circuit ke. Dalam hati bercakap macam tu. Nak tenangkan diri, saya pergi balik. Dalam hati juga nak matikan on off switch tu. Keluar, masuk bilik playroom anak. Astaghfirullahalazim. Lori dekat ujung. Kalau tak ada orang alihkan, bagaimana lori tu boleh berada depan pintu? Depan pintu Saya ni nak masuk bilik, tertendang lori tu. Sebab tak perasan lori tu depan pintu playroom anak saya. Saya jalan, ketepak, tertendang. Saya istighfar, buka lampu, lori tu tergolek depan saya. Meremang kisi bulu rumah. Astaghfirullahalazim. Siapa dalam bilik ni? Keluar. Kenapa kau nak kacau aku Keluar. Keluar. Isteri saya terbangun. Bang. Abang. Kejap. Masuk bilik. Bang, abang cakap dengan siapa, bang? Sekarang ni, macam mana saya nak jelaskan pada isteri tentang lori ni? Isteri tanya ni, dengar saya bercakap. Dengan siapa saya cakap? Tak adalah, abang tak cakap dengan siapa. Tadi kat sebelah tu, nasib baik lagi sih, abang terdampak cicak. Awak kan takut dengan cicak tu? Hah? Cicak?
Abang buka tingkap, abang halau. Keluar. Dah keluar belum bang? Dah. Nasib baik isteri saya percaya. Lori tu saya dah matikan, dah letak ujung, dah tak bunyi lagi Casey. Dah tak bunyi lagi. Saya baring dekat katil, sambil tu saya terpinga-pinga. Macam mana lori tu boleh berbunyi? Macam mana lori tu boleh dialihkan? Wow, itu dia kisah. 66911-897. Hello, selamat tengah malam ataupun selamat pagi. Siapa bercakap ni? Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Saya Zai dari Woodland. Zai Woodland, ada kisah pengalaman tentang apa ni? Silakan. Okey, ini baru-baru ni dekat Sembawang. Hari Sabtu. Okey. Okey, first day kapal. Casey tahu kan? Yang nak masuk Sembawang. Yang ada kata pub. Public kapak tu Kan dalam tu ada rumah teres. Jadi saya naik e-scooter, saya nak shortcut. Pergi ke main road lah kira. Kali saya masuk dekat dalam tu, kali tersalah tau. Jadi dia road mati. Road mati tu ada rumah banglo. Sebuah rumah macam rumah banglo lah. Jadi saya terperasan tau. Sebelah kiri saya tu rumah dia kosong. Tak ada orang tinggal, tak ada apa. Sekali saya terperasan macam ada bayangan apa tau. Perempuan tu rambut panjang dengan sebelum putih. Jadi saya dah terperasan. Saya terus belah dari sana ke sini. Jadi saya macam terperasan ada belakang saya tau itu benda. Anda skuter malam ni seorang ke atau ada berteman? Seorang. Seorang saya selalu seorang ke sini. Saya kalau pergi mana-mana mesti seorang. Hari-hari saya mesti seorang main benda. Tak ada teman lah. Kira senang cakap solo lah. Berani Saya walaupun tuas dekat ini kereta Westlink tu. Saya seorang-seorang pun saya pergi. Pasal saya selalu suka berayap lambu lah. Malam-malam ni. Coney Island tu yang diorang cakap apa, kalau kita jalan daripada dalam PCN punya ni boleh tembus ke Coney Island, Pasir Ris. Dekat Coney Island pun saya seorang lah kasi. Boleh tembus ke Pasir Ris kan. Saya pun biasa kat sana. Seorang-seorang saya jalan. Dekat yang diorang cakap Coney Island tu memang betul kasi. Memang ada. Jadi kalau siapa lah yang biasa ke Coney Island tu, memang rasa bulu remang memang naik. Itulah saya punya experience Saya cakap walaupun saya pergi pancing satu orang saya tidak pernah pergi berdua. Sampaikan saya punya abang pergi pancing dekat mana lorong menghadap dengan lorong halus tu. Anak je yang kecil tu nampak. Dia nampak ke sini. Kira kakak kita panggil senang cakap nampak kakak. Dia tegur sama bapak dia. Pak, nampak tak? Habis bapak dia cakap nampak. Bapak dia pun takut ke sini. Back terus jalan ke sini. Tinggalkan anak beranak dia. Sampai bapak dia cerita dengan bapak saya. Bapak saya cakap apa? Kau ni tak boleh lawan sama adik kau. Adik kau ni berani. Saya pergi mancing dekat Pokok Ru. Desi pernah dengar Pokok Ru? Pokok Ru yang nak masuk dulu kargo kompleks tu. Siapa berani seorang-seorang sana? Tak ada orang kisi berani. Saya take kawan sendiri warder. Saya ajak, bang, macam mancing dalam. Jadi tak apalah Nal, awak pergi sendiri pun tak apa. Habis yang dekat mana, Casey pernah dengar Hyundai. Dulu diorang panggil tali gantung. Nama tempat tu Orang pun tak berani masuk seorang-seorang Casey. Pasal apa diorang cakap ada bayi menangis lah. Apa saya masuk Casey seorang-seorang pakai basikal engine dulu. Dulu skuter tak ada. Cuma ada pakai apa motorized bicycle orang panggil. Pakai minyak dia. Saya masuk, saya langgar ke sini.
Sampai apa tahu, saya pancing. Memang betul Casey, ada Casey bayi tu nangis. Tapi kita mencari rezeki kan, betul tak? Rezeki laut. Kira bukan kira cakap bawah, cakap besar. Ini memang tak boleh cakap besar. Kita pergi nombor 1, kita mau beri salam. Pasal laut kita tak tahu siapa yang penjaga dia, kita pun tak tahu. Jadi kalau kita pergi laut, mulut tu mau jaga, kata orang. Kalau kita mulut tak jaga, memang Casey jumpa Casey. Ini apa yang experience saya dah lama. Saya daripada umur saya 18, saya pergi pancing seorang sampai sekarang, sampai hingga akhir ni umur saya sudah 40 lebih, 43. Saya pergi pancing sampai sekarang seorang. Saya tak pernah lah kata orang mulut tu mau jaga. Nombor 1 laut, jangan main-main. Sepatah kata orang tua mulut, kerana mulut badan binasa. Jumpa. Ini apa yang saya punya orang tua pesan dulu. Saya punya arwah pakcik pasal dia orang Tekong. Dia pun ada pesan sama saya, kalau pergi pancing jangan lupa beri salam. Beri salam, kita sedekahkan Al-Fatihah, Qulhu. InsyaAllah tak akan jumpa ini semua. Tempat manalah, walaupun kita macam sama juga macam saya datang rumah Casey, saya mesti mau beri salam, betul? Walaupun kita pergi mana-mana lah, tak kira lah, kita pergi laut kita pergi rumah siapa-siapa, mesti beri salam apa. Kalau kita melodok masuk, jumpa tak? Mesti jumpa apa. Sama juga macam mana kita pergi rumah orang beri salam, kita pergi di tempat sesuatu, mesti kita beri salam. InsyaAllah Casey tidak akan jumpa punya. Saya cakap, saya bukan cakap besar lah. Kalau Casey biasa, Casey pun saya tahu Casey bukan kosong. Casey pun biasa juga jumpa di mata, betul? Tapi Casey datang besok pagi, bukan saya tak tahu. Saya tahu. Jadi cerita Casey semua saya tahu. Casey pun biasa jumpa dekat Bukit Permai, bukan saya tak tahu. Kalau saya cerita dengan dekat Bukit Permai, Casey mesti ingatnya. Betul tak? Sampai Casey sendiri cabut, besok pagi baru Casey datang ambil lampu spotlight. Saya ada, bukan saya tak ada. Casey kena tu. Cuma saya tak tahu, mungkin lah kalau Bukit Permai, Casey tahu diorang panggil Bukit Kasita. Kalau Bukit Kasita tu semua orang tahulah Casey. Tak boleh dedek ni. Inilah pengalaman saya Casey. InsyaAllah Casey, kalau pergi ke mana kita beri salam, InsyaAllah tidak akan jumpa. Saya dulu bekas duduk Changi, Winglong. Kalau orang cakap Winglong, orang mesti tahunya. Tapi yang tak tahu Winglong tu, kalau orang semua tahu punya Casey, tu Winglong. Memang ada. Changi Hospital. Siapa yang cakap tak ada? Ada. Saya pun biasa mancing dekat Changi tu. Cuma diorang belum nampak, belum tahu Casey. Kalau dari Changi tu Casey, saya dah puas lah Casey jumpa. Kata orang kan, dekat Paik Hijau pun saya biasa jumpa Casey. Kawan saya mula tak cakap, Mal, kalau kau berani, kau pergi dekat Paik Hijau tu, Kajembrang tu, itu Nibong, kayu Nibong Kajembrang, kau akan jumpa. Kalau kau tak percaya, saya pun tak percaya lah Casey. Saya cakap, saya pergi, saya beranikan diri Casey, saya pergi. Memang betul Casey, ada Casey perempuan tengah berdiri je Casey, dengan rambut panjang, rambut panjang, dengan baju putih. Memang Casey, kalau orang tak, sampai kawan saya yang jumpa tu buang lebih rot Casey, rot tu bukan murah tau Casey. Kalau orang cakap tahu zip black blank aja 800, belum masuk cincin Casey. Masuk cincin dah 1000 lebih Casey. Dia buang Casey dekat laut
Sampai saya tepuk dahi dengan kawan saya. Engkau beli mahal-mahal rod, kenapa kau buang? Dia cakap dengan saya, tak boleh nak, aku dah menggigil dengan pancing aku tinggalkan. Rod aku buang kat laut. Saya lari je, dia cakap. Saya lari. Kawan saya pun dah tak boleh. Kira saya pergi ke sini, saya beranikan diri. Saya tak, pasal saya nak betul-betul tengok kan, betul ada tak ada ni tempat. Saya memang dulu berani ke sini sampai sekarang. Mana-mana saya pergi seorang. Sampai saya punya bapak pun tahu. Arwah mak saya pun tahu. Abang-abang saya sampai sekarang semua tahu. Mana-mana saya pergi seorang. Tak pernah berdua kalau pancing. Sampai diorang cakap, dengan kawan dia cakap dengan abang saya, adik kau pergi pancing berapa orang? Satu orang dah pergi. Sampai sekarang KC saya pergi satu orang KC pancing. Sampai saya punya abang punya kawan cakap apa, wah adik kau betul-betul berani ya, terror ada pergi satu orang. Ini bukan masalah terror. Ini kalau kita pergi pancing, mulutmu jaga KC. Jangan kalau nampak apa-apa, jangan tegur. Ini pesan arwah pakcik saya. Dia kata kalau nak pergi pancing ke apa, nombor 1 beri salam, nombor 2 baca Al-Fatihah sekarang. InsyaAllah tidak akan jumpa KC. Inilah pengalaman saya KC. Terima kasih KC banyak. Selamat pagi KC. Terima kasih, selamat pagi. Itu dia kisah seorang abang yang suka skuter malam-malam seorang diri. Berani betul abang ni. Dan main-main semua